Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio kami di Bukit Jalil. Hari ini kita nak bercerita mengenai pelan transformasi Koperasi 2021-2025, kita namanya Transcom, yang dilancarkan oleh Perdana Menteri di sebelah siang tadi. Tetapi bagaimana kita melihat kepada beberapa perkara penting yang memerlukan bahawa gagasan koperasi ini perlu diberikan transformasi. Sejak wujud 100 tahun lalu, 6.1 juta ahli koperasi di Malaysia, tetapi kebanyakannya masih lagi berada di paras B40. Dan daripada lebih 14,000 koperasi yang wujud di Malaysia, 21 daripadanya masih lagi tidak aktif dan bentuk dorman, dan selebihnya ada lagi yang masih lagi tidak aktif. Jadi bagaimana strateginya melalui Transcom ini? Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bersama saya pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri bersama kami dalam Agenda Awani sekali lagi. Hari itu baru berjumpa. Transcom, bagaimana ini mengubah persepsi terhadap koperasi? Saya tanya kepada rakan-rakan sebelum saya bermula tadi. Kalau kita sebut koperasi, apa yang terlintas? Ada yang kata, oh saya menyertai koperasi ketika sekolah dahulu. Time itulah belajar nak menjual barang dan sebagainya. Tapi selepas tu mungkin ianya agak terasing daripada masyarakat. Atau ada yang menyertai koperasi tetapi menjadi ahli yang tidak aktif dan tanya, bilakah saya dapat dividen ataupun keuntungan contohnya? Adakah itu sebabnya transformasi ini diperlukan dan koperasi itu bukan lagi perkataan yang ada stigma-stigma tertentu, Datuk Seri? Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Awani sebab lihat tempat ni pun cantik. Datuk Seri dah semilo. Bila dah nampak tadi, wah, really tertarik lah nak tengok dia tu daripada luar. Saya dah boleh tengok dengan dia dalam ni. Terima kasih. Awani dah transform dia punya ni sendiri. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi balik kepada koperasi. Sebenarnya apabila saya mencadangkan transformation dahulu, ialah untuk melihat 2-3 perkara yang telah saya lihat. Yang pertama saya lihat ialah daripada sudut koperasi yang berjaya, koperasi yang dormant, koperasi yang tidak aktif. Jadi itu satu perkara yang pertama saya lihat, bahawa saya terfikir pada ketika itu yang kita perlu membuat sesuatu untuk supaya yang tidak aktif ini diaktifkan, yang dormant ini kita hidupkan semula, kalau boleh dihidupkan semula. Jadi itu pertama yang saya lihat. Yang kedua ialah apabila saya melihat koperasi-koperasi yang kaya, koperasi yang mempunyai sumber dan aset yang begitu banyak ataupun perolehan tahunan yang begitu besar, tapi masih ada di kalangan koperasi tersebut yang mempunyai ramai, bahkan 80% daripada ahlinya ialah B40. Jadi saya nampak bahawa dalam dasar kerajaan, yang pertama, dasar kerajaan untuk kemakmuran bersama telah tidak dicapai kalau kita lihat daripada sudut itu. Sebagaimana saudara sebut tadi bahawa kita mempunyai 14,600 lebih koperasi seluruh negara. Dan ahli 6 lebih juta. Dilihat ahli 6 lebih juta ni, kalau seorang saja daripada suami ataupun isteri. Tapi kalau kita secara tidak langsung menjadi orang yang kena dekat dengan koperasi, mana suami isteri tu, kali 2, dan kita dah mempunyai 12,000 ahli, orang yang terlibat dekat dengan koperasi. Ada hubung kait dengan koperasi. Ada hubung kait dengan koperasi. Dengan sendirinya bahawa dipandang daripada sudut market power, saya cukup yakin semua yang ahli koperasi yang 6 juta tu, semua dah dewasa semua dah mempunyai kuasa beli sendiri. Tapi kuasa beli ini tidak pernah kita kita gunakan untuk memperkayakan koperasi itu sendiri. Jadi dia masih bertindak secara berasingan ataupun bahasa orang putihnya in silo. Jadi dalam keadaan sedemikianlah saya melihat bahawa koperasi ini perlu ditransformkan. Yang kedua ketiga ialah koperasi itu sendiri mempunyai perundangan yang dah lama, walaupun tidak selama banyak undang-undang di Malaysia, tetapi koperasi mempunyai satu agenda yang tentu, iaitu agenda koperasi pertama ialah sosioekonomi. Soalan sosial dan soalan ekonomi. Apabila koperasi mula
guna pakai sebagai landasan sosioekonomi hampir 100 tahun dahulu, keadaan adalah sangat berlainan dan koperasi pada ketika itu tak ubah macam persatuan. Tapi Datuk Seri, sekarang pun ada persepsi bahawa koperasi ini membantu golongan tertentu. Dia macam kebajikan. Sosio itu dilihat tetapi ekonomi tidak lihat dan itu dijadikan alasan untuk tidak bergerak. Mungkin itu sebabnya yang tak aktif. Itulah sebab yang sebenar. Itulah sebab yang sebenar saya lihat bahawa kita masih terikat ataupun trap kepada keadaan yang berlaku pada awalnya koperasi ini sendiri. Yang badan koperasi itu akan melaksanakan sesuatu untuk sosioekonomi orang dia. Tetapi sosioekonomi ditranslate dalam keadaan sekarang mesti dipandang daripada sudut bisnes ataupun keusahawanan dan menjanakan pendapat yang besar. Tetapi kalau dilihat daripada sudut itu juga, kita lihat bahawa kebanyakan koperasi kita ialah boleh membantu ahlinya dengan kredit, iaitu sebagai koperasi kredit. Itulah kenapanya orang kita hanya boleh berterusan kehidupannya dengan meminjam dengan koperasi. Koperasi menyediakan sumber kewangan yang berterusan menggunakan sumber-sumber daripada kerajaan ataupun pendapat mereka sendiri. Jadi pada saya ini tidak memuaskan. Sepatutnya koperasi mempunyai kemajuan sendiri daripada sudut ekonomi. Apa ciri yang ideal untuk koperasi pada hari ini selain daripada branding pinjam duit ataupun mendapatkan pinjaman? Itulah kenapanya apabila saya 2-3 orang kawan yang baru-baru ini menubuh koperasi, berjumpa saya menubuh koperasi, saya kata cuba elakkan terlibat dengan kredit ni. Cuba fikirkan soalan bisnes yang sebenar. Bisnes yang sebenar. Contoh saya bagi tahu dengan seorang hamba Allah yang baru menubuhkan koperasi. Saya kata kalau bisnes yang sebenar ni bukan je dia mudah, tetapi boleh dilaksana. Lepas tu, selepas 3 minggu saya bercakap sedikit dengan dia balik kepada pejabat, dia kata yang koperasinya akan membuat mini market di tiap-tiap negeri dan di tiap-tiap bandar. Dan modul itu seolah-olah sering kita dengar di seluruh Malaysia. Jadi kalau kita lihat daripada bandar ataupun pekan yang boleh di mana koperasi punya outlet ni boleh beroperasi. Saya cukup yakin koperasi itu sendiri, mungkin cantuman daripada koperasi-koperasi, ahli-ahlinya akan menjadi peniaga dalam tiap-tiap outlet itu. Dan dengan sendirinya dia boleh mendapat pendapatnya sendiri dan keluarganya sendiri. Jadi bukan dipunyai oleh koperasi pusat itu sendiri, tapi dipunyai oleh ahli-ahlinya di seluruh negara. Jadi daripada situlah saya melihat bahawa kalau ini tidak boleh dilaksanakan oleh kerana ada rintangan-rintangan peraturan dan perundangan. Jadi saya kata undang-undang ni patut dipindah dan diolahkan semula untuk membolehkan satu-satu jenis aktiviti yang mendatangkan pulangan yang tinggi kepada tiap-tiap individu dan tidak hanya dengan meminjam daripada koperasi itu sahaja. Saya kata kita kena berubah. Jadi dalam keadaan sedemikianlah kenapanya, dan saya mencadangkan supaya koperasi bukan dilarang, hanya cuba, yang baru-baru ni cuba melibatkan diri dengan keusahawanan, bisnes. Yang kedua, mengelakkan terus nak minta dapat lesen rahnu, nak minta lesen pinjaman kewangan dan sebagainya, sokongan daripada pihak bank ataupun pihak pihak koperasi itu sendiri daripada sudut sumber dan pembiayaan. Jadi saya kata go into business. Bila dikata sedemikian, ada pihak-pihak koperasi ini dah mengorak langkah untuk menghala ke arah itu. Yang kedua,
yang saya lihat ialah kemakmuran bersama tu yang sangat kritikal. Contohnya saya boleh berilah koperasi-koperasi yang berjaya. Koperasi Bank Rakyat, salah satu koperasi yang berjaya. Bank yang salah satu bank koperasi yang terbesar dunia, yang ke-10. Mana dia salah satu daripada yang 10 koperasi bank yang terbesar dunia. Dianggap satu koperasi yang begitu berjaya sekali, mempunyai aset dan pendapat tahunan sampai berbilion dan boleh memberi dividen hingga pada tahun lepas memberi dividen 14%. Jadi bayangkan kalau inilah kita dapat daripada dahulu lagi, kita bermula daripada awal lagi apabila isu share ni diagihkan kepada ahli-ahli dalaman tu, tapi jangan dicicirkan kepada mana-mana pihak lain dekat luar. Tolong ahli ini dulu. Jadi macam mana nak menolongkan ahli ini, kita kena cari mekanisme dia. Sama ada dia pinjam kewangan ke ataupun apa daripada pihak bank pada yang boleh mampu. Takkanlah dia hanya menjadi ahli dan mempunyai share hanya 5,000 share ataupun 10,000 share, pulangannya mungkin 1,000, kalau 14% tu 1,400 satu tahun ataupun RM14 setahun. Tidak mendatangkan hasil langsung, dia tidak akan meningkatkan sosioekonomi seseorang itu. Datuk Seri, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi mungkin selepas ini kita melihat apa inisiatif dalam Transcom yang ada dan bagaimana ianya boleh mengubah. Itu satu perkara. Tapi dalam satu perkara yang lain juga, kita ingin melihat bagaimana mungkin ada kesilapan atau kekhilafan lalu yang perlu diubah daripada pembuat dasar juga sendiri. Bagaimana koperasi itu tidak lagi dilihat sebagai satu perkara ataupun satu instrumen untuk mungkin politik sikit sebanyak ataupun mungkin kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana nak mendemokrasikan ini secara keseluruhan. Kalau saya ada idea, saya boleh buat sendiri. Kalau saya orang muda, tidak dipinggirkan kerana idea saya dan koperasi adalah caranya. Bagaimana bergerak ke situ, itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Di wilayah Selcom, kami bersedia untuk yang akan datang. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami. Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat. Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat. Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas. Tiada ruang untuk berita palsu. Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak hanya fakta yang diberikan. Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini. Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari. Kenapa? Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada. Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. Belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Teruskan bersama kami, Astro Awani, saluran berita yang paling dipercayai rakyat Malaysia. News is a constant. Whatever the time, wherever you are, it will reach you. What's key are its credibility and accuracy. Without bias, with context covering all angles. This is what you'll get on Awani Tonight. We'll brief you the news and views of the day that matter, all in 15 minutes. Weekdays at 9:45 p.m. only on Astro Awani. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, termasuk kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Marilah kita sama-sama hapuskan virus ini sepenuhnya. Ayuh berdisiplin. Seperti mana kita semua tahu, virus COVID-19 masih aktif. Sebagai peringatan, amalkanlah penjarakan sosial, kurangkanlah aktiviti kunjung-mengunjung, keluar
bila ada urusan penting sahaja. Kita semua mampu melakukannya dengan disiplin yang tinggi. COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta tidak sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita, hapus COVID-19. Kita telah lakukan yang terbaik setakat ini. Tetapi perjuangan kita masih belum selesai. Bertemu lagi kita dalam Agenda Awani. Agenda Awani malam ini bercerita mengenai transformasi koperasi. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersama dengan saya pada malam ini. Datuk Seri, kalau tadi kita banyak bercerita masalah koperasi, transformasi, tapi soalan saya, seberapa cepat pelan transformasi ini, inisiatif ini ada 20 contohnya, dapat memberikan perubahan dan juga transformasi yang sebenar. Kerana ini harus datang dengan budaya dan juga cara pemikiran dan juga cara birokrasi daripada kementerian juga, Datuk Seri. Okey, saya melihat itu ada seorang kawan tadi, seorang kawan yang dia pakar dalam soalan bisnes, investment dan sebagainya. Hantar saya memberi tahniah apa yang saya nak buat ni. Saya kata untuk merangka transformasi dan melaksanakan, membuktikan program-program yang bakal kita laksanakan jauh lebih mudah daripada untuk memperkuatkuasakan transformasi itu sendiri. Sebabnya manusia tak suka berubah. Itu amalan manusia. Itulah kenapanya pakar-pakar perubahan, contohnya John Kotta daripada Harvard Business Review mengatakan memang bukan soalan mudah untuk orang berubah. Kena budaya, dia dikongkong oleh budaya. Dikongkong oleh kepercayaan diri dia sendiri. Jadi ini satu masalah cabaran yang bakal kita hadapi di dalam SKM dan juga dalam kementerian. Tapi walau bagaimanapun, kita kena tunjuk juga kejayaan-kejayaan koperasi yang mahu berubah. Kejayaan-kejayaan koperasi yang boleh berubah. Jadi kalau kita boleh tunjuk yang ini, saya cukup yakin naluri manusia tu dia mahu kesenangan juga. Jadi itulah saya contohnya anak-anak muda. Saya masih tertumpu kepada pandangan bahawa kita kena injek mereka yang mempunyai pengetahuan tinggi, pendidikan tinggi, mereka yang mempunyai kepakaran yang khusus dan mereka yang ada dinamiknya sendiri untuk masuk dalam koperasi itu sendiri. Itulah kenapanya apabila saya mengadakan satu brainstorming dengan pihak SKM baru minggu lepas, saya tanya dengan pihak SKM apakah agenda dalam konteks transformasi ini nak dilaksanakan oleh pihak koperasi. Jadi jawapan-jawapan tu ialah sebagaimana yang saya sebut, koperasi mesti terlibat dengan soalan corporate. Kalau corporate business, sebab apabila koperasi itu menjadi begitu besar sekali, mereka mempunyai sumber kewangan yang banyak. Jadi kenapa tidak mengambil alih public listed company yang di Bursa Saham Malaysia? Ada kemampuan kita mengambil alih. Kalau syarikat-syarikat lain boleh mengambil alih dan share daripada bursa saham, kenapa tidak koperasi? Saya cukup yakin ini boleh dilaksanakan. Tapi dalam pada itu mungkin satu sudut dia begitu, tapi satu sudut yang berlainan, Datuk Seri menyebut mengenai wawasan kemakmuran bersama. Dan koperasi adalah instrumen yang cukup baik untuk memastikan bahawa wawasan kemakmuran bersama itu dapat dilibatkan semua masyarakat di Malaysia ini. Tidak ada yang tertinggal. Kalau kita bercerita mengenai koperasi pada hari ini, Datuk Seri menyebut tadi bahawa ianya tertakluk kepada mereka yang berkuasa sahaja untuk membuat keputusan dan melibatkan diri. Dan ahli-ahli mungkin sahaja menunggu di hujungnya dan tidak dilibatkan sekali. Tapi kemakmuran bersama tidak sepatutnya begitu. Sepatutnya dilibatkan. Jadi bagaimana dia win-win situation? Satu, pelaburan di listed company, tapi dalam masa sama, ahli yang teramai dalam koperasi ini boleh bergiat secara aktif dan juga mereka menjana pendapatan yang lebih besar yang dalam komuniti mereka dan lebih sesuai dalam kluster-kluster mereka. Datuk Seri, bagaimana pandangan Datuk Seri? Pada saya, apabila saya pernah membahas soalan ini di Dewan Parlimen, soalan koperasi,
sebenarnya. Saya bahas di parlimen. Saya kata contoh koperasi memilihkan pemimpin khususnya untuk menjadi lembaga ialah secara demokrasi. Tapi pada saya demokrasi bukan memilih orang yang pandai. Demokrasi memilih orang yang popular. Populariti bukan makna pandai. Jadi itulah saya masih terikat dengan pendirian itu bahawa kita perlu orang yang mengetahui, yang pandai, yang bijak, yang ada idea baru. Ada idea baru. Jadi orang tu mesti kena kreatif, inovatif dan semuanya. Jadi itulah saya masih melihat bahawa apabila koperasi itu dah sampai ke satu tahap yang tertentu, dia mesti melibatkan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang tertentu untuk memajukan koperasi. Apabila koperasi itu mendapat keuntungan, satu lagi soalan kemakmuran bersama ni adalah berlandaskan share. Dan kita tak boleh lari daripada situ. Dan yang hanya mempunyai share 5,000 contohnya, walaupun dia punya dividen 14%, tidak akan mendapat keuntungan yang besar kepada diri dia sendiri. Jadi sepatutnya pihak pentadbir koperasi, pihak lembaga koperasi mesti melihat macam mana nak menggalakkan ahli-ahli mendapat share yang lebih tinggi. Dan tidak pasif saja. Jadi kalau dia dapat share yang lebih banyak, dia diberi share yang lebih banyak, bukan cara berian tapi pembelian, tetapi dibantu macam mana dia mendapat. Kena masalah kita daripada sudut sumber keuangan, macam mana nak beli. Jadi di sini kita mempunyai bank koperasi macam bank rakyat. Boleh membantu. Kita mempunyai cooperative bank itu sendiri yang boleh membantu. Daripada sudut inilah maknanya walaupun kita mempunyai 1 juta ahli, tetapi ahli-ahli itu masih B40. Kejayaan itu hanyalah superficial. Hanya nombor saja. Koperasi itu besar, kaya, atasan saja. Mereka yang mempunyai share 1 juta, 14% dapat dividen. Dia dapat 140,000 satu tahun. Dia tak payah kerja lagi pun. Itu saja mencukupi. Jadi macam mana kalau kita nak mempertingkatkan tiap-tiap ahli ini mendapat share yang mencukupi hingga 500,000. Ini yang saya nak lihat, kemakmuran bersama, demokrasi, dua perkara yang berlainan. Pemilihan koperasi itu memang dia demokrasi. Tapi demokrasi tidak mendatangkan hasil yang direct kepada ahli-ahli. Hanya siapa yang pandai kempen dia yang jadi. Serat politik jugalah. Macam politik juga, bukan bermaknanya pakar, mereka yang bijak, yang pandai mentadbir itu yang akan duduk di situ. Jadi kita perlu mereka ini sebab lain daripada politik. Politik itu lain. Sebabnya dalam koperasi, sosioekonomi itu penting. Maknanya pulangan kepada ahli-ahli itu penting. Untuk plan transformasi ini jangka masa 5 tahun. Tetapi apabila kita bercerita mengenai plan-plan transformasi ini, saya suka untuk bertanya, apa yang perkara pertama yang boleh disukat? Yang rakyat kata, berkesanlah plan transformasi ini. Kalau Datuk Seri sendiri, apa sasaran dan juga matlamat yang boleh dilihat dan juga diukur dengan mudah? Saya masih balik kepada apa yang saya sebut tadi. Koperasi mesti terlibat dengan corporate business. Lepas itu, koperasi terlibat dengan, selain daripada yang dah kekal dengan menjadi kredit company itu, koperasi itu, terlibat dengan mereka ini boleh pergi ke tempat yang lain, jadi contractors, jadi developer, jadi planters yang besar-besaran. Jadi saya cukup yakin kalau kerajaan negeri dijumpa oleh pihak koperasi ni, because kerana mereka ialah mewakili ahli-ahli orang negeri itu sendiri. Saya bagi contoh satu koperasi di Pahang contohnya, walaupun koperasi itu dah sampai dari semenjak 1966 dulu, dan koperasi ini mempunyai pulangan dividen yang begitu besar sekali. Ini kalau saya lihat top 10 ya. Salah satu daripada koperasi yang sangat berjaya. Jadi kejayaan ini, kenapa koperasi lain tak buat yang sama? Jadi kita tidak pernah terlibat dengan besar-besaran cara peladangan contohnya. Tidak terlibat dengan, contohnya orang yang jadi contractors ni. Kenapa koperasi tidak organize mereka sendiri untuk menjadi pembekal kepada building material? Sesama mereka kan? Contohnya ramai yang kelas F ni yang bukan koperasi. Tetapi apabila nak membuat satu kontrak, mereka berhadapan dengan cabaran
nak dapat bekalan. Rantaian. Kena tak ada. Tapi kalau koperasi buat rantaian pembekalan building material untuk semua kontraktor yang jenis ni, Bumi Putra ni, seluruh negara, saya cukup yakin bukan saja kerajaan akan bagi mereka AP untuk import semen dan sebagainya. Saya tahu kalau kita import semen daripada negeri China, saya pernah jadi kontraktor dulu. Sampai ke Sarawak, satu beg semen tu harga RM26. Tetapi kalau import daripada negara China RM9 saja. Dan boleh packaging oleh syarikat-syarikat yang jual semen ni mendapat untung yang besar. Tetapi kalau AP tu boleh diberi kepada pihak koperasi, koperasi ni boleh mendapat hasil yang besar. Dengan transformasi ini, cara kita memikirkan perkataan ataupun cara koperasi itu berfungsi patut berbeza, dan kerajaan di kementerian sentiasa dan kita nak beri latihan. Saya masih menekan kepada latihan. Latihan mereka yang nak jadi lembaga, mereka yang terlibat dengan pengurusan koperasi mesti dilatih dan mempunyai ilmu keusahawanan. Dan itu yang kita nak sebarluaskan, Datuk Seri. Mungkin masanya nanti kita bercerita lagi pasal Institut Koperasi Malaysia pula mengenai perkara itu. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami pada malam ini. Kita bercerita dengan Transcom, tak cukup masa untuk bercerita lagi. Tapi ini adalah usaha yang berterusan. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, ada cerita anda sendiri, kongsikan bersama kami di platform digital kami, di social media kami, astroawani.com. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih.